Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Ashraf Al-Azhari, Matrix 74409. Saya merupakan pelajar Diploma Tahfiz dan Tafsir Al-Quran di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah perbahasan tentang syirik, iaitu salah satu dosa yang paling besar dalam Islam. Syirik berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain, sama ada dalam bentuk ibadah, kepercayaan, sifat atau kekuasaan. Dalam Islam, tauhid merupakan asas utama keimanan. Oleh itu, syirik boleh dianggap sebagai lawan kepada tauhid kerana ia merosakkan hubungan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 48 menyatakan bahawa Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik jika seseorang meninggal dunia tanpa belum sempat bertaubat kepadanya. Secara umumnya, syirik terbahagi kepada dua jenis utama, iaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ialah perbuatan yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Contohnya termasuk menyembah berhala, memohon pertolongan kepada makhluk yang dianggap mempunyai kuasa gaib seperti jin atau roh. Lepas tu mempercayai bahawa ada makhluk yang memiliki kuasa mutlak sentanding Allah Subhanahu Wa Taala, atau melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik jenis ini menyebabkan segala amalan seseorang menjadi sia-sia, dan kalau orang tu tak bertaubat, pelakunya akan diancam dengan azab yang berat dan pedih di akhirat kelak. Manakala kita tengok aspek syirik kecil pula, ia tidak mengeluarkan seseorang itu daripada Islam, tetapi tetap merupakan dosa besar. Contoh yang paling terkenal ialah riya, iaitu melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian manusia dan bukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Selain itu, perasaan yang terlalu bergantung kepada sesuatu sehingga melupakan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh membawa kepada unsur syirik kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya, sangat bahaya, kerana syirik ni sangat besar dosanya terhadap individu dan masyarakat. Dari sudut akidah, syirik boleh merosakkan keimanan seseorang dan menjauhkan diri daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut sosial pula, syirik ni boleh menyebabkan manusia terjebak dengan perkara khurafat, penipuan serta amalan yang tidak berasaskan syariat. Ia juga boleh melemahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia mudah bergantung kepada perkara lain selain pada Allah. Kalau kita lihat dalam dunia moden hari ini, syirik boleh muncul dalam pelbagai bentuk yang lebih terselindung. Antaranya ialah mempercayai momong yang berdakwa mengetahui perkara gaib menggunakan tangkal atau azimat dengan kepercayaan bahawa ia memberi perlindungan secara mutlak, mempercayai ramalan horoskop dan astrologi yang menentukan nasib seseorang, serta mengagungkan individu melampaui batas. Selain itu, sikap terlalu mengagungkan harta, pangkat atau material sehingga mengatasi kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh menjadi manifestasi syirik dalam kehidupan moden. Sebagai umat Islam yang beriman, kita hendaklah
sentiasa memelihara akidah dengan memperkukuhkan ilmu tauhid, menjauhi segala bentuk khurafat dan kepercayaan yang bercanggah dengan syarak, serta sentiasa bergantung dan bertawakal kepada Allah SWT dalam setiap urusan. Kesimpulannya, syirik merupakan dosa yang paling besar dalam Islam yang boleh merosakkan akidah dan kehidupan manusia. Oleh itu, kita wajib mengenali jenis-jenis syirik, memahami bahayanya dan berwaspada terhadap manifestasi syirik yang wujud dalam masyarakat moden agar kita sama-sama dapat memelihara kemurnian tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.